Alamak yang berhormat Dun yang ada dalam sidang Dun pada kali ini. Dan untuk itu saya memahami dan saya percaya perwakilan-perwakilan barisan perwakilan sidang Dun belia pada tahun ini memahami bahawa negara kita ketika ini sedang menempuhi era yang mana untuk ekonomi sedang memulih, dan sudah tentunya saya memohon agar sahabat-sahabat perwakilan-perwakilan di dalam sidang pada kali ini mempercayai dan sentiasa membantu Kerajaan Negeri Pahang di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Pahang untuk terus memacu negeri Pahang ini ke arah dan juga ke arah persada yang lebih baik selepas ini. Maka dengan itu Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, dengan izin saya mohon menyokong usul. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Wakil Pelangai. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, wakil ahli-ahli Yang Berhormat dalam Dewan yang kena panggil Yang Berhormat. Lepas nanti hari esok lepas tu tak ada Yang Berhormat dah. Yang Berhormat. Persidangan kita pada hari ini sebenarnya dibuat secara live. Dia ada Facebook, ada media Pahang. Jadi bakat ahli-ahli Yang Berhormat tu keluar seluruh dunia dalam Facebook. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Baiklah, seterusnya saya menjemput Yang Berhormat daripada Pulau Manis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan Belanjawan Negeri Pahang tahun 2022. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah membentangkan satu belanjawan yang terbaik, dan kita harap belanjawan itu akan dapat dicapai demi melihat negeri Pahang Darul Makmur mencapai kemajuan dan juga untuk membela rakyat kita. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, sekali lagi Belanjawan Negeri Pahang mencatatkan surplus atau lebihan sebanyak 5.79 juta ringgit dengan sasaran kutipan cukai dengan sasaran kutipan hasil sebanyak 1.036 bilion ringgit. Saya percaya sasaran ini mampu dicapai bukan sahaja kerana negeri Pahang kaya dengan sumber alam, tetapi kita sekarang berada di fasa pemulihan yang pastinya akan menjanjikan peluang dan ruang untuk kita terus maju. Jadi, kita ucapkan tahniah kepada barisan kepimpinan negeri yang kita sayangi ini. Berkenaan dengan hasil kutipan negeri, saya menyokong penuh hasrat Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya pengomandan negeri Pahang dalam menjaga hutan-hutan dihargai dan diberi penghargaan yang sewajarnya dalam bentuk pampasan oleh kerajaan pusat. Kita semua tahu yang negeri Pahang merupakan negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia dengan satu kawasan hutan yang besar. Jadi komitmen kita untuk menjadikan 57% daripada seluruh kawasan hutan kita sebagai hutan sepanjang kekal merupakan satu hasrat yang sungguh murni dan mesti dipuji. Bayangkanlah kalau seluruh negeri Pahang ini menjadi kawasan perindustrian seperti Selangor dan juga Pulau Pinang, dan tentulah negeri Pahang kita akan menjadi negeri terkaya dekat Malaysia. Tapi kita masih lagi berfikir tentang kesejahteraan rakyat kita di seluruh negara. Oleh sebab itu, kita mahu hutan-hutan kita dikekalkan sebanyak mungkin untuk mengekalkan keseimbangan alam, untuk mengekalkan kawasan tadahan air hujan, dan juga untuk mengurangkan kepanasan bumi kita kerana kita sedar bahawa peranan hutan yang penting dalam menyerap gas rumah hijau dan juga menghasilkan gas oksigen. Begitu murni kita punya hasrat kita. Jadi inilah Pahang yang betul. Jadi kita harap kerajaan pusat dapat memenuhi harapan negeri Pahang ini supaya kita dapat hasil yang lebih banyak. Seterusnya membolehkan negeri kita menggunakan hasil ini untuk pembangunan negeri dan juga kesejahteraan rakyat. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, belanjawan kali ini juga memberi tumpuan kepada sektor pendidikan dalam menghasilkan rakyat Pahang yang cemerlang dalam pelajaran. Untuk tahun 2022, sebanyak 278.63 juta ringgit telah diperuntukkan untuk memberi pinjaman pelajaran kepada pelajar-pelajar kita yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi pandangan saya, peruntukan kepada sektor pendidikan sentiasa menguntungkan
bukan sahaja kepada pelajar yang memohon pinjaman, tetapi juga kepada negeri kita. Apabila kita mempunyai ramai pelajar yang berpendidikan tinggi, mereka akan menyumbang kepada produktiviti negara dan juga negeri. Selain itu, anak-anak yang belajar tinggi mengurangkan risiko mereka untuk terjerumus dalam masalah sosial. Jadi, kerajaan negeri wajar meneruskan dan meningkatkan lagi peruntukan dalam sektor pendidikan. Dalam hal ini, saya juga mencadangkan supaya pembayaran balik pinjaman oleh kerajaan negeri berasaskan kepada keputusan peperiksaan ataupun tahap akademik seperti mana insentif yang diberikan oleh daripada PTPTN. Contohnya pelajar yang mendapat CGPA yang tinggi 3.8 hingga 4.0 akan mendapat beasiswa penuh. Hal ini mendorong pelajar untuk terus berusaha untuk mencapai keputusan yang terbaik dalam akademik mereka. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Yang Di-Pertua, masih lagi dalam tajuk yang sama iaitu pendidikan, Pembentangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ada menyentuh tentang kesan COVID-19 terhadap pendidikan pelajar, yang mana terdapat kajian yang mengatakan 8 daripada 10 orang kanak-kanak daripada golongan B40 tergolong dalam kategori tercicir pendidikan. Sebagai pendidik, saya juga mendapati mutu dan atau penguasaan subjek pelajar-pelajar di peringkat SPN telah menurun pada tahun 2020 dan 2021. Kebanyakan pelajar tidak dapat mengikuti kelas online yang dijalankan semasa PKP. Kesannya mereka tidak faham dan ketinggalan, seterusnya tidak lagi bermotivasi untuk meneruskan pelajaran. Meskipun saya menyambut baik peruntukan yang disediakan untuk mengatasi masalah ini seperti peruntukan sebanyak 1,500 buah peranti digital kepada anak penerima JKM, namun saya berpendapat perlu ada cara yang lebih agresif. Sebagai contoh, kerajaan negeri boleh menyediakan peruntukan khas pendidikan kepada komuniti setempat untuk menjayakan kelas-kelas tambahan atau seminar-seminar pendidikan kepada pelajar-pelajar. Ini sebagai satu usaha tambahan di samping kelas-kelas tambahan yang diadakan oleh pihak sekolah. Kadang-kala pihak sekolah hanya mengadakan kelas tambahan untuk pelajar yang akan mengambil peperiksaan penting untuk tahun itu sahaja. Ini menyebabkan pelajar lain ketinggalan, sedangkan asas pembelajaran perlu dikuasai terlebih dahulu di peringkat yang lebih rendah. Jadi dengan peruntukan kecil diberikan kepada komuniti setempat seperti Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKKK, komuniti setempat dan pihak sekolah dapat saling bantu-membantu dalam membantu pelajar-pelajar yang terkesan daripada COVID-19 ini. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, saya sangat gembira kerana kerajaan negeri turut memberi peruntukan yang besar kepada usaha menjaga khazanah warisan Negeri Pahang Darul Makmur. Negeri Pahang telah lama diasaskan, jadi tidak hairanlah kita mempunyai khazanah warisan yang banyak dan mesti dipelihara selama-lamanya. Caranya dengan menggunakan idea kerajaan negeri iaitu memperkasa Perbadanan Muzium Negeri Pahang dan mempergiat kajian-kajian sejarah negeri. Oleh itu, saya sangat teruja dengan peruntukan kerajaan negeri kerana saya sendiri berminat untuk mengkaji sejarah Pahang. Saya yakin pembangunan ini akan mendatangkan keuntungan bukan sahaja kepada kita rakyat Pahang tetapi juga kepada rakyat Malaysia. Kita perlu kenal pahlawan-pahlawan Pahang yang terbilang dan warisan-warisan berbentuk manuskrip, artifak dan juga kraf tangan yang lain. Dengan mengenal sejarah Pahang, akan muncul perasaan bangga dan sayang. Maka terteraplah dalam jiwa untuk membangunkan negeri dan mempertahankannya daripada sebarang bentuk ancaman. Usaha kerajaan negeri ini sememangnya tepat dan perlu disokong. Kalau lebih banyak peruntukan yang disalurkan, saya harap semua akan sokong sehabis boleh. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, pembangunan golongan anak muda turut mendapat perhatian kerajaan. Sebanyak 11.9 juta ringgit diperuntukkan untuk pembangunan sukan. Kerajaan negeri turut menyediakan peruntukan untuk meningkatkan prospek kerjaya bagi belia Pahang, meningkatkan pelibatan golongan muda dalam sektor agro makanan, projek keusahawanan belia atau food loan, pinjaman mikrokredit kepada belia dan memberi peluang kepada generasi muda di Felda untuk memiliki tanah. Kesemua ini merupakan satu hasrat murni kerajaan negeri dalam meningkatkan keupayaan generasi muda, menyiapkan mereka dengan cabaran semasa dan memupuk nilai baik atau jati diri golongan muda. Jika golongan muda kita bermutu tinggi, berdaya saing, berkepakaran tinggi, sudah tentulah Pahang juga akan maju, makmur dan sejahtera. Yang berhormat Tuan Yang Pertua, saya juga amat gembira dengan peruntukan besar yang diberikan untuk membantu rakyat kita memiliki rumah. Terdapat banyak projek perumahan yang telah diumumkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, sama ada melibatkan projek bina baru, naik taraf dan ataupun baik pulih. Contohnya projek rumah rakyat Pahang, perumahan rakyat satu Malaysia Prima Negeri Pahang, projek skim tanah warisan STW, perumahan awam kos rendah, perumahan rakyat dimiliki dan rumah penjawat awam Pahang.
pada masa akan datang, mungkin kita boleh buat pula projek-projek apartmen yang mana seunit apartmen dijual pada harga yang mampu milik. Sudah pastilah lebih ramai rakyat Pahang, terutamanya golongan muda, dapat memiliki rumah sendiri. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang Pertua, saya juga hendak menyentuh soal banjir yang berlaku pada hujung tahun lepas dan awal tahun ini yang luar biasa. Di kawasan saya sendiri, lebih 60 orang mangsa banjir di pusat pemindahan banjir terpaksa berpindah pula ke rumah yang berhormat kerana pusat pemindahan turut ditenggelami air paras pinggang. Mereka terpaksa berjalan kaki mengharung banjir kerana kawasan kampung telah terputus hubungan dengan dunia luar dan pasukan keselamatan pula tidak dapat masuk untuk membantu memindahkan mangsa. Muncullah ada YB yang mengambil keputusan pantas mengarahkan mangsa untuk berpindah dulu ke rumahnya. Dan YB jugalah yang berusaha untuk menampatkan mangsa-mangsa di sekolah meskipun pada peringkat awal mendapat halangan dan juga kesukaran. Saya tidak pasti sama ada banjir luar biasa ini hanya berlaku untuk sekali ini saja ataupun one off dengan izin. Ataupun ianya akan menjadi corak yang berterusan. Ada yang cakap cuaca buruk dan kejadian banjir merupakan impak pemanasan global atau global warming dengan izin. Ada juga yang cakap disebabkan oleh pembangunan yang tidak terancang. Kerajaan wajar untuk menjalankan kajian yang terperinci mengenai punca-punca berlakunya cuaca yang buruk ini sehingga akan menyebabkan banjir besar seluruh negara. Jika skala banjir yang dihadapi terutama di negeri Pahang ini berterusan setiap tahun, saya rasa moleklah jika kerajaan negeri memberi peruntukan yang lebih dalam mengetahui punca sebenar masalah banjir dan melakukan langkah-langkah perlu untuk mengatasinya. Jadi Tuan Yang di-Pertua, secara kesimpulannya, Belanjawan 2022 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar adalah sangat baik. Boleh dicapai, kemas dan mantap, mencakupi pelbagai aspek. Saya lihat tidak ada kumpulan yang dipinggirkan. Semuanya terangkum dalam Belanjawan 2022 ini. Keputusan kerajaan untuk mendapat pandangan masyarakat menerusi portal e-Belanjawan Negeri Pahang dan media sosial adalah satu tindakan yang tepat. Kerana dengan pandangan itulah Belanjawan 2022 menjadi begitu eksklusif. Tahniah kepada semua yang terlibat. Oleh itu, Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong Belanjawan Negeri Pahang 2022. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat daripada Bebah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua memberi peluang kepada saya untuk turut sama serta dalam sidang Dewan Perwakilan pada kali ini. Serta terima kasih juga di atas keizinan Tuan Yang di-Pertua untuk saya membahaskan